KPM. Yalah, 38. Kamu demam ni. Ada sakit tekak tak? Ada batuk? Nampaknya kamu ada simptom. Kamu ada kontak rapat dengan sesiapa ke semalam? Tak ada? Tak apa. Tak apalah. Sepatutnya kalau kamu tak sihat, kamu rasa tak sihat, kamu tak perlu pergi sekolah. Okay, kerana akan membahayakan kawan-kawan yang lain. Tetapi sekarang kamu duduk, cikgu akan hubungi bapa kamu untuk ambil kamu balik. Boleh? Jika anda mempunyai simptom seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak, pening kepala dan lain-lain lagi, lebih baik berehat di rumah dan dapatkan rawatan daripada doktor. Tidak perlulah ke sekolah kerana kemungkinan akan menyebarkan virus kepada rakan-rakan yang lain. Jaga diri. Alamak, nampaknya ada murid yang demam lah. Kalau demam, cikgu cakap tadi jangan pergi sekolah. Kalau pergi sekolah boleh bahayakan kawan-kawan yang lain pula. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk anak murid kita yang di tahun 6 dengan tajuknya Kita Berjaga, Kita Selamat. Tetapi sebelum itu pastinya akan ada seorang guru yang akan menemani Irfan hari ini. Siapakah beliau? Jom saksikan dulu video profil guru kita. Baiklah, inilah dia guru yang bersama Irfan hari ini, Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid dari Sekolah Jenis Kebahasaan Cina, Kuan Cheng 2, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Irfan nampaknya hari ini bergaya dan sihat sejahtera. Cikgu pun apa kurangnya, segak juga. Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama Irfan hari ini dan kita juga bersama dengan seorang guru yang merupakan jurubahasa, iaitu Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami hari ini juga, tentunya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Jadi Cikgu, tajuk kita hari ini ialah Kita Berjaga, Kita Selamat. Ya, betul. Tetapi nampaknya kita tidaklah bertiga sahaja hari ini, kerana kita bersama dengan anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Jadi cikgu, apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey, boleh. Terima kasih pada saudara Irfan hari ini. Bukan saja cikgu yang akan berada di dalam slot kita pada hari ini, akan ditemani oleh 4 orang murid. 2 murid dari Kota Metropolitan dan 2 murid dari Bandaraya Bersejarah Hang Tuah. Dan yang pertama sekali ialah saudara Saif Norden dari SJKC Kuan Cheng 2. Apa khabar Saif? Sihat? Sihat, boleh. Sihat, boleh. Ya, nampaknya. Dah makan dah Saif? Dah makan dah hari ni? Sarapan?
Dah sarapan. sarapan. Okey, Dah baik. sarapan. Terima kasih Saiz. Okey, yang kedua, Sahara Kashiwagi juga rakan dari SJKC Kuan Cheng 2 Kuala Lumpur. Sarah, apa khabar? Sihat Sarah hari ini? Sihat. Sihat. Okey. Dan dua orang pelajar di sana mungkin baru lepas pendidikan jasmani pada hari ini. Nampak begitu. Ya, untuk menjaga kesihatan sebab penting dalam situasi COVID sekarang ni. Betul. Iaitu yang pertama ialah saudari Teo Jing Yi. Okey, Jing Yi. Ringkasan senang panggil Jing Yi. Apa khabar Jing Yi? Mikrofon. Ya. Jing, apa khabar? Apa khabar cikgu? Khabar baik. Kabar baik. Okey, Jing Terima Yi. kasih. Okey, ceria, senyum, gembira. Okey, yang terakhir sekali ialah Emily Kua Ming Lee. Okay, boleh buka dulu mikrofon, Mungkin silakan. Emily terlupa buka mikrofon tu. Okey, Emily. Apa dah khabar? buka dah. Khabar baik cikgu. Khabar baik. Khabar baik. Okey. Kedua-dua pelajar ini pula yang berpasangan dengan Sarah dan juga Saif Nordin dari SJKC Malim, Melaka. Melaka, Bandar Bersejarah cikgu kan? Ya, bandaraya bersejarah. Jadi daripada Metropolitan dengan juga bandaraya bersejarah, kita gabungkan bersama-sama Baik. untuk hari ini pada slot kita, iaitu untuk tahap 2. Mari kita tengok slot yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, Bahasa Melayu tahun 6. Kesihatan dan kebersihan yang tema kita pada hari ini tadi apa saudara Irfan bercakap, kita berjaga, kita selamat. Yang mana fokus kita, kemahiran kita pada hari ini untuk murid-murid kuasai ialah pada 2.2.1 membaca, memahami dan menakul bahan multimedia untuk membuat dua kemahiran berfikir yang penting. Pertama ialah rumusan, Baik. kedua ialah ramalan. Apa jangkaan yang akan diberikan jawapan oleh murid-murid nanti, dan pastinya pada hasil pembelajaran kita, murid-murid dapat pertama membuat rumusan dan ramalan yang sesuai, okey, yang sesuai daripada bahan multimedia yang dibacakan oleh murid-murid dengan betulnya. Itu yang paling penting sekali untuk permulaan kita pada hari ini. Baik cikgu. Terima kasih atas penjelasan untuk segmen kali ini, di mana untuk hari ini kita akan fokuskan di mana mereka akan membuat ramalan dan juga rumusan cikgu, Ya, berdasarkan betul. apa bahan multimedia yang kita akan tunjukkan selepas ni. Baik. Tapi sekarang ini cikgu, apa kata kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kita berjumpa Tak ada lagi masalah. dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, tentunya untuk Bahasa Melayu tahun 6 dengan tajuknya Kita Berjaga, Kita Selamat. Dan untuk subtopik kali ini pula kita beralih kepada Jom Buat Rumusan bersama dengan Cikgu Hafizi. Cikgu, apa kata kita mulakan wadah perbincangan kita? Okey, hebat perkataan tu, wadah perbincangan. Perbincangan, betul. So, Kita kan Bahasa Melayu sekarang ini. Okey, betul. Okey, satu kosakata yang menarik yang boleh dipelajari oleh murid-murid juga. Baik, kita tanpa buang masa. Silakan. Ayuh kita lihat pada skrin yang pertama, kita berjaga, kita selamat, dan ada petikan macam biasa sebabnya tadi kemahirannya membaca dahulu. Membaca untuk memahami petikan tersebut. Maka dengan ini cikgu minta salah seorang murid, siapa yang nak tolong cikgu bacakan petikan pada skrin yang pertama ni. Silakan. Baik cikgu. Okey, dipersilakan. Imu dan Arisa telah memuat turun maklumat tentang penyakit yang mudah berjangkiti seperti COVID-19. Mereka memuat turun bahan tersebut menerusi komputer tablet. Okey, terima kasih pada Saif. Satu bacaan yang baik. Cuma kena peka terhadap perkataan muat turun ya. Tak ada me dekat situ. Tapi bacaannya bagus. Jelas. Dan amat menarik. Okey, kita lihat pada petikan pertama tadi ada dua orang, Yimun dan Arisa, muat turun. Okey, muat turun maklumat tentang penyakit sekarang ni yang sangat popular dan membelenggu kita, iaitu COVID-19. Mereka menggunakan komputer tablet dan kita lihat dekat situ ada gambar tentang virus yang telah pun dikaji
oleh saintis dalam bidang perubatan ini. Baik, seterusnya. Petikan kedua. Panjang sikit, siapa nak bantu cikgu pula bagi petikan yang kedua? Ku saya. Okey, dipersilakan. Emily pula apa? Jinggi. Jinggi. Okey, baik. Silakan Jinggi. Jinggi. Okey. COVID-19 ialah sejenis virus SARS-CoV-2 yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Virus COVID-19 amat mudah berjangkit. Virus ini berjangkit daripada manusia kepada manusia melalui titisan cecair yang keluar menerusi hidung atau mulut. Jangkitan ini berlaku apabila seseorang itu batuk, bersin atau menghempuskan nafas. Okey, terima kasih. Jinggi, bacaan tadi dengan penuh gembira. Betul. Dah lama tak masuk televisyen ni sebenarnya ni. Tu yang nampak seronok tu. Okay. Ada sikit hiburan di situ, cikgu. Ya, terima kasih Jinggi. Sambil ceria. Wajah daripada tadi senyum. Yang penting bacaan jelas bagi saya, Ya, cikgu. bagi saya jelas. Pembacaan yang baik. COVID-19 ialah jenis virus SARS-CoV-2 yang boleh menyebabkan jangkitan. Tak apa, kita akan kupas nanti sebentar lagi maklumat-maklumat ini sebelum kita akan buat rumusan. Okey, itu yang kedua tadi berkaitan COVID-19. Baik, kita pergi pada petikan yang ketiga. Saya rasa petikan terakhir kot. Okey, siapa nak baca pula? Tadi Saif dah baca, Jinggi dah baca. Siapa nak tolong pula lagi? selepas ini? Silakan. Sahara atau Emily? Okey, Sahara, Okey, cikgu. Sahara dulu. Okey, dipersilakan. Virus ini berpotensi untuk menyebabkan demam, batuk, sukar bernafas dan kematian. Golongan yang berisiko tinggi adalah seperti orang tua, orang yang mempunyai masalah kesihatan dan orang yang mempunyai sistem imun yang rendah. Sebagai rumusan, kosong, jika wabak COVID-19 tidak dikengkang. Okey, terima kasih Sahara. Okey, satu bacaan yang baik untuk slide yang ketiga bagi menutup petikan pada hari ini. Namun kita belum tutup perbincangan lagi. Masih belum tutup, Masih cikgu. belum lagi. Baik, kita undur sedikit seperti mana tadi cikgu nyatakan pada awak semua, iaitu Yimun dan Arissa dia dah muat turun bahan. Okey. Okey. Seterusnya kisah cerita tentang penyakit virus COVID sekarang ni. Okey, virus COVID-19 sejenis virus SARS-CoV-2. Dia boleh memberikan jangkitan pada saluran pernafasan. Ini paling risau kalau nafas dah tersangkut, Betul. tersekat, risiko dia sangat besar. Jadi virus COVID-19 ni mudah berjangkit. Tu cepat sangat. Dia berkembang cepat. Okey. Virus ini berjangkit daripada manusia melalui titisan cecair. Okey, titisan cecair kita sedia maklum, dua ruang tempat sumber utama. Pertama hidung, kedua mulut. Okey, pertama hidung, kedua mulut, yang boleh menyebabkan virus itu akan merebak kepada orang lain dengan pantas cepat. Sekarang macam-macam Omicron dan sebagainya. Betul, banyak dia punya varian ni, cikgu ya. Ya, betul variannya. Dan jangkitan ini berlaku apabila seseorang itu tiga perkara. Batuk, bersin, menghembuskan nafas. Maka dia menggunakan peredaran udara sebagai penggerak utamanya. Ataupun medium ni, cikgu. Ya, medium utamanya untuk menjangkiti orang lain. Dan seterusnya, murid-murid semua, kita lihat pada perenggan yang terakhir, virus ini berpotensi, ada kekuatan, ada kemampuan, ada kecenderungan untuk menyebabkan demam, batuk. Selalu simptom pertama kita batuk lah. Batuk, itu yang pertama. batuk, sesama, demam, sukar bernafas, sesak nafas dia menyerang. Dan yang paling kita risaukan, kematian. Itu paling kita risaukan. Okey, golongan yang berisiko tinggi pastinya yang mempunyai masalah kesihatan. Pertama, golongan tua, orang tua. Jadinya kita kena jaga mak ayah kita dengan elok di rumah. Betul, kan? setuju. Tolong mak ayah kita kalau nak pergi mana-mana. Yang mempunyai masalah kesihatan. Obesiti, asma juga antara yang mudah terdedah. Ketiga, sistem imun atau antibodi atau ketahanan badan rendah. Okey, tiga perkara tadi yang cikgu jelaskan kepada murid-murid semua. Baik. Sekarang ni kita lihat yang kosong. Okey, ada ruang kosong dekat sini. Okey, ada ruang kosong di sini. Sebagai rumusannya, pertama, sebagai rumusannya, jika wabak COVID-19 tidak dikekang, kedua. Okey, tadi kemahiran bahasa yang perlu kita kuasai, membuat rumusan dan ramalan, berganding rumusan dan ramalan. Baik. Sebelum itu, awak lihat sebagai rumusannya, pertama, kita buat rumusan. Kedua, jika wabak COVID-19 tidak dikekang, itu ramalan. Namun pada kali ini kita tengok dahulu aspek rumusan. Okey. Bagaimana untuk membuat rumusan?
Okey, bagaimana untuk membuat rumusan? Okey, ini perkara yang asas, okey? Perkara asas kalau kita nak buat rumusan untuk sekolah rendah. Petikan merujuk perkara apa? Apabila murid-murid baca suatu petikan yang disediakan atau bahan multimedia, kena tahu bahan itu merujuk perkara apa. Punca ke? Sebab? Kesan? Baik atau buruk? Kebaikan atau kepentingan? Cara-cara atau langkah-langkah atau umum keseluruhan juga. Ini beberapa dikatakan sebagai kata kunci yang penting, okey? Atau petikan ataupun petua yang penting boleh kita ambil secara asasnya. Okey, petikan merujuk kepada perkara apa. Baik. Jadinya kita nak lihat bagaimana murid-murid membuat rumusan. Okey, ada soalan sampai sini buat sementara. Sahara ke Saif ke Jingi, Emily, ada soalan? Tak ada lagi? Ada sebarang kemusykilan atau persoalan yang ingin ditanyakan kepada cikgu? Tak ada? Okey, tak ada. Semua senyum, maknanya faham sekarang ini. Ha. Okey, apa Nampak kata kita serius. teruskan? Okey. Nampaknya mereka sudah bersedia untuk Saif, menjawab soalan senyum cikgu. sikit Saif. Nampak handsome. Okey. Baik, seterusnya. Okey, jadinya jawab soalan-soalan yang berikut dan tulis dalam satu perenggan sebagai rumusan daripada teks yang dibaca. Nanti awak tulis dalam satu perenggan, bukan sekarang. Okey, ada 3 soalan asas untuk membantu murid-murid. Pertama, adakah wabak COVID-19 ini berbahaya? Berbahaya ke tidak? Ia sangat bahaya. Sangat bahaya. Saif, kenapa berbahaya? Kerana boleh mematikan orang lain. Boleh Boleh apa, Saif? boleh apa tadi? Boleh mematikan orang yang lain. Boleh menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian. Kematian Okey. orang lain. Okey. Okey, bagus tak apa menyebabkan kematian. Okey. Yang kedua, siapakah golongan berisiko yang akan dijangkiti COVID-19 ni? Siapa golongan paling berisiko? Siapa nak jawab? Siapa tolong cikgu jawab soalan ni? Okey, Sahara ke? Sahara. Dah nak melambai dah tu. Melambai dah. Okey. Jauh di sana tu. Silakan Sahara. Orang tua, orang yang mempunyai masalah kesihatan dan orang yang mempunyai sistem imun yang rendah. Okey, 3 golongan yang paling besar berisiko. Orang tua, yang ada masalah kesihatan Betul. tadi, dan ketiga ialah sistem antibodi atau imunnya yang lemah atau rendah. Okey, yang terakhir, bagaimanakah jangkitan COVID-19 ini boleh tersebar? Macam mana dia boleh tersebar? Cepat dia pergi ke tempat ni, tiba-tiba dah dekat negara ni, lepas tu Betul. pergi negara sana, pergi negara sini, sampai kat Melalui kita. apa? Apakah mediumnya? Bagaimana? Siapa nak tolong cikgu jawab? Silakan. Jingyi ataupun Jingi angkat tangan dulu. Okey. Jingi. Okey, Silakan, dipersilakan Jingi. Jingi. Jingi boleh buka mikrofon. Atau bersin atau sesemak. Okey. Okey. Batuk, bersin atau selesema. Okey, 3 Batuk, bersin atau selesema. 3. Betul tak? Kita tengok balik petikannya. Batuk, bersin atau menghembuskan Hembuskan nafas. nafas. Okey. Mungkin juga selesema tak mustahil sebab akan keluarkan cecair. Okey, mungkin juga. Cikgu kalau jawab melalui udara, cikgu? Juga boleh. Juga boleh, Tapi udara ni dia ruang dia bagi lagi besar. Okey, lagi besar. Puncanya tetap daripada batuk bersin dan menghembuskan nafas, iaitu daripada sistem Sisa badan kita sendiri. badan kita. Okey, faham. Baru dia kembang, udara ni dia membawa lagi. Dia bawa. Dia menghanyutkan lagi Ya, COVID. dia Okey, menghanyutkan baik lagi cikgu. COVID dan jadinya sebagai rumusan dia. Baik, 3 tadi soalan di atas sebagai panduan umum kepada murid-murid semua. Okey. Sebagai rumusannya, apa yang awak dapat rumuskan daripada satu petikan yang awak baca tadi atau kita bincangkan bersama? Seorang boleh bagi satu rumusan? Okey, siapa ingin mulakan dulu? Saif. Saif Nordin. lagi. Sebab ketua kan, laki dia. Kita mestilah menjaga kebersihan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Okey, jaga kebersihan. Rumusannya kita mesti jaga kebersihan. Betul. Untuk elakkan jangkitan COVID-19. 19. Okey, bagus. Seterusnya? Okey, lagi? Sahara pula. Okey, Sahara. Kita perlulah berwaspada kerana virus ini mudah dijangkiti. Okey, kita kena berwaspada sebab virus ini mudah menjangkiti. Okey, menjangkiti orang lain. Okey, bagus. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, berwaspada. Yang ketiga, siapa nak cuba? Okey, dipersilakan Jingi. Emily, minta maaf. Keliru lagi. Emily, okey. Kita mesti menjaga kebersihan diri untuk mengelakkan
COVID-19 dan Okey. mematuhi peraturan SOP panduan. Okey, ada Ada dua. tambahan sedikit cikgu ya. Ada tambahan. Pertama, jaga kebersihan sama macam Saif. Okey. Kedua, mematuhi peraturan SOP. Itu okey. bagus. Itu bagus, itu bagus. Tambahan ilmu satu lagi. Bagus. Jawapan daripada Saif, jawapan daripada Sahara, Emily. Dan akhir sekali, Jinggi, bagaimana? Adakah anda akan terus tersenyum dan gembira semasa membaca? Silakan Jinggi. Bagaimana rumusan daripada anda? Silakan. Mute. Menghargai kesihatan kita. Wah. Okey, sebagai rumusannya. Kesimpulan yang hebat, menghargai kesihatan Kesihatan kita. kita. Saya rasa Okey. apa yang murid-murid buat tadi, tiga murid Saif, Sahara, Emily Kuah tadi, mereka bertiga memang dah merumuskan mengikut isi penting. Betul. Ya. Yana ataupun Jingyi berjaya merumuskan mengikut kaedah keseluruhan. kesemua Jaga petikan. kesihatan. Ya, tema penting tentang COVID, jaga kesihatan. Balik pada kita punya tajuk sebenar. Iaitu Kesihatan dan kebersihan tadi, tema besar kita. Okey, nampaknya murid-murid berjaya membuat rumusan berkaitan dengan bahan multimedia yang dibaca dan difahami. Betul. Itu kaedah pertama, kemahiran berfikir aras tinggi untuk membuat rumusan berdasarkan petikan tadi. Dan kita tengok gambar dekat depan ni kan. Dekat papan ni, elakkan 3S, tempat yang sesak, Betul. tempat yang sempit, tertutup, bersembang. Ini antara caranya cikgu kan? Ya, dekat-dekat semua, ya, antaranya. Jadi untuk slot kali ini, murid-murid telah berjaya membuat rumusan dan saya berikan 5 bintang kepada keempat-empat pelajar. 5 bintang, berikan pada hari tepukan kepada semua yang mendapat 5 bintang setakat ini. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Tetapi banyak lagi bintang yang akan diberikan oleh cikgu. Ya. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini dengan pelbagai perkongsian lagi. Jumpa ada selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot tahap 2 Bahasa Melayu dengan temanya hari ini, kita berjaga, kita selamat. Tadi kita buat rumusan, sekarang ini kita akan beralih pula kepada subtopik yang seterusnya. Jom buat ramalan. Jadi, apa yang kita bincangkan untuk segmen kali ini, cikgu? Okey, terima kasih. Kita berjaga, kita selamat. Dah selamat ke belum? Untuk sekarang ini dah selamat dah. Dah selamat dah. Dah selamat dah. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Baik. InsyaAllah lebih selamat. Okey, baik. Silakan, cikgu. Okey, baik. Soalan ramalan. Kita sudah habis tadi tentang kemahiran yang pertama, membuat rumusan berasaskan bahan yang murid-murid baca dan juga fahami. Baik, kita terus menuju pula kepada ramalan. Okey, kepada ramalan. Baik, kepada murid-murid yang ada di dalam slot bersama cikgu. Okey, dah siap sedia semua? Dah siap sedia belum? Dah siap sedia ke belum? Dah siap dah. Dah sedia. Okey, Saif dah siap sedia. Yang lain dah sedia? Sarah dah siap sedia? Okey, semua dah ceria wajah sepanjang masa. Baik. Cikgu akan tanyakan satu soalan kepada setiap murid. Okey, satu ada setiap murid. Pertama, apakah yang akan berlaku jika wabak COVID-19 tidak dikekang, tak dapat nak dikawal sampai sekarang? Apakah yang akan berlaku jika wabak COVID-19 sampai sekarang kita masih tak dapat kekang? Okey. Siapa nak jawab? Okey, kita mula dengan Saif dulu. Silakan Saif. Kes-kes kematian akan meningkat lebih tinggi. Kes kematian akan meningkat dengan lebih tinggi. Okey. Macam mana? Saya setuju, cikgu. Betul kan? Betul. Tak kekang kan? Macam tahun 2020 dulu. Yang awal dulu kan? Ya. Kerana kita menghadapi risiko yang sangat besar seluruh dunia. Okey, bagus. Saif Nordin, jawapan yang baik. Berapa bintang? Sebentar lagi cikgu bagi tahu. Kita tak beritahu sekarang. Okey, kita akan uji semua sekali. Baik, soalan yang kedua pula. Okey. Apakah kesan jika amalan penjarakan fizikal 1 meter
tidak dijadikan amalan. Okey, apakah kesan jika amalan penjarakan fizikal 1 meter tidak dijadikan amalan? Okey, Sarah angkat tangan dulu. Okey, Sarah nak cuba jawab bagi soalan yang kedua. Memberikan kesan ekonomi kepada negara. Okey, macam mana nak kaitkan dengan pergerakan fizikal 1 meter dengan ekonomi tu? Silakan Sarah. Bagi dia masa untuk berfikir. Okey. Mungkin cikgu boleh ulang balik jawapan yang tadi cikgu? Okey, lagi sekali. Soalannya. Apakah kesan jika amalan penjarakan fizikal 1 meter tidak dijadikan amalan? Terutamanya sebelum ni lah, 2021, 2020 kan? Sebelum ni. Kalau sehara awak tak jaga pergerakan fizikal ataupun penjarakan fizikal 1 meter sebelum ini, apa akan berlaku di sekeliling awak? Kes-kes akan meningkat. Okey, kes-kes juga akan meningkat. Selain itu ada tak? Okey. Mungkin ada murid lain yang nak bantu Sahara? Mungkin ada yang nak boleh bantu Sarah. Okey, Okey, Saif. Saif. Okey. Saif nampaknya hari ini Wabak aktif. COVID-19 lebih mudah dijangkiti. COVID-19 lebih mudah dijangkiti atau menjangkiti orang lain. Okey, baik. Okey. Sudah dibantu. Atau Sarah nak ada jawapan lain? Ingin tambah sedikit kepada jawapan yang sebelum ini? Silakan. Ada tak Sarah? Atau belum lagi? Atau ingin berfikir sejenak terlebih dahulu? Okey, tak apa Sarah, belum lagi, tak apa. Okey, kita teruskan dulu. Okey, antara Jinggi dengan Emily, siapa nak mula dulu? Nombor 3. Dari sekolah yang sama, silakan. Siapa nak mula dulu? Nombor 3. Jinggi tersenyum pula. Jinggi ke? Kalau orang ke kata Emily? kau tim ni. Jinggi nak mula dulu? Emily nak mula dulu? Siapa dulu? Nombor 3. Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab dulu? Silakan. Untuk soalan yang ketiga. Okey, Emily. Okey. Senyum ceria je Emily kan. Baik, kita tengok soalan nombor 3. Adakah COVID-19 memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia? Mengapa? Ya. Okey. Kenapa memberikan kesan buruk kepada manusia? Okay. Kenapa Emily? COVID-19 akan mengancam nyawa. COVID-19 akan mengancam nyawa. Okey. Maksudnya kes kematian akan naik juga lah ni. Betul. Okey, akan mengancam nyawa. Baik, boleh juga. Ada jawapan lain, Emily? Okey. Oh, Sahara cikgu angkat tangan tadi. Okey, Sarah cuba. Wujud masalah kesihatan mental dalam diri dan masyarakat seluruh dunia. Okey, ini Irfan suka jawapan ni. Ini lain sikit pada yang lain. Itu masalah mental cikgu. Ya. Mungkin Sahara ingin jelaskan sedikit dari segi apa tu? Masalah mental ni. PKP banyak orang duduk dalam rumah, lepas tu emosi diorang tertekan. Kesan daripada penjarakan 1 meter tu juga kan. Betul. Terpaksa berjaga-jaga, lepas tu duduk dalam rumah lagi kan. Kadang-kadang dalam rumah tu kalau ada yang kena sakit terpaksa duduk kuarantin dalam bilik. Betul. Itu mungkin juga. Itu pun satu penjarakan fizikal walaupun bukan 1 meter tetapi demi keselamatan dan juga bagi kesan kesihatan mental. Baik. Dan jika boleh saya tambah sedikit cikgu, apabila kita berada dalam satu kawasan ataupun satu ruang yang bersendirian, kita tidak dapat bercampur atau bergaul dengan orang lain. Ya, betul. Jika orang itu seperti saya yang suka bersosial cikgu, dan saya tidak dibenarkan langsung untuk bercakap ataupun berkomunikasi dengan orang lain, saya akan rasa tertekan dan juga mungkin akan rasa hidup saya ini tidak, orang kata apa, tidak terancang dan juga tidak berlakunya komunikasi antara orang lain juga. Jadi keadaan itu boleh menyebabkan saya rasa emosi saya tidak stabil dan juga menyebabkan mungkin boleh menyebabkan depresi juga cikgu. Ya, betul. Situasi bila kita terkurung macam tu, kadang-kadang dari segi satu nilai yang kita boleh samakan, bukan samalah, kita bandingkan juga seperti haiwan yang terkurung. Haiwan yang terkurung, betul. Juga mereka ada orang kata tekanan mental. Begitulah kita PKP ni pun rasai benda yang sebenarnya manusia diuji. Manusia diuji. Dan Saya berjaga-jaga untuk keselamatan diri dan Baik. kesihatan. Baik. Yang terakhir, okey. Memang jawapan tu sangat menarik tadi tu, Sahara punya. Dan yang terakhir, yang belum jawab siapa lagi? Jinggi. Okey, Jinggi nak jawab soalan yang mana? Soalan Jinggi. Ya, kita bagi pilihan kat Okey, Jinggi. pilihanlah untuk Jinggi. Okey, Jinggi. Jinggi nak pilih soalan yang mana nak jawab? Nombor 3. Nombor 3 dah nampak dekat. Janganlah marah Abang Irfan. Sebab dah skrin kat depan dia nombor 3. Okey, baik. Silakan. Ini marah ke gembira?
Okey Jingi. Gembira. Daripada tadi senyum. Senyum paling ceria sekali. Okey, baik. Soalan nombor 3 sekali lagi cikgu bacakan. Adakah COVID-19 memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia? Mengapa? Kalau boleh jawapan dia berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Ya. Ya. Ya, kenapa ya? Kenapa Ji berkata sedemikian? Yang kedua, mengapa? Kerana mengancam nyawa manusia. Okey, mengancam nyawa manusia. Ada yang lain? Okey, dan cikgu kalau cikgu boleh izinkan saya untuk tambah sedikit Ya, jawapan boleh. yang diberikan oleh Ji. Sebab virus ini berpotensi yang seperti cikgu cakap tadi boleh menyebabkan kita dalam keadaan yang batuk dan juga boleh menyebabkan saluran pernafasan kita tersangkut dan menyebabkan kita rasa tidak sihat dan demam. betul. Okey. Jadi ada nak tambah ke? Saya rasa Jingi nak mencuba lagi sekali kali kedua. Kita silakan Jingi. Okey. Jingi, silakan. Lagi Ji. sekali Jingi. Tak boleh hidup dengan biasa. Betul. Tak boleh hidup dengan biasa kan? Maknanya kehidupan normal kita tu dah berubah cikgu. Ya, itu bukan luar biasa tau. Itu bukan kalau tak boleh hidup dengan biasa tu bukan luar biasa. Betul. Kita menapi cabaran tu lain. Okey. Tidak boleh hidup dengan biasa, keadaan kita tidak boleh berlaku dengan keadaan normal. Okey, baik. Maka daripada empat pelajar tadi sudah menjawab soalan yang dikemukakan 3 soalan dan 1 soalan pilihan kepada pelajar yang terakhir. Itu istimewanya saya letakkan 3 soalan dan 1 soalan seorang peserta pelajar yang terakhir boleh pilih mana-mana. Okey. Baik, untuk Saif Nordin cikgu berikan 5 bintang kerana Baik, jawapan yang cantik. Okey. Seterusnya kepada Sahara 4. 4, okey. Sikit lagi dah nak baik dah. Okey, Jingi juga ke 4 bintang dan juga Jingi pula Emily 4 bintang. Selalu sangat keliru dua orang ni. Okey, Emily 4 bintang dan juga Jingi 5 bintang. Okey. Tahniah kepada keempat pelajar tadi. Ada peningkatan dan juga jawapan yang baik. Mungkin saya rasa kita bagi peluang kepada pelajar pula. Mungkin ada murid-murid nak tanya soalan. Kepada cikgu ataupun kepada Abang Irfan. Ya. Cikgu boleh, Abang Irfan boleh. Ada soalan nak tanya? Okey. Apa beza pandemik dengan endemik? Soalan yang baik. Sebab sekarang ni kita berada dalam fasa endemik cikgu kan. Jadi apakah jawapannya cikgu? Dia punya soalan. Saya belum sempat tarik nafas lagi. Apakah beza pandemik Terkejut, dengan cikgu. Okey. Apakah beza pandemik dengan endemik? Ada siapa nak berikan sedikit pandangan? Sahara ke Jingi? Okey, Jingi. Emily. Silap lagi. Emily. Okey, silakan Emily. Endemik boleh keluar makan, pandemik mesti di rumah makan. Okey. Nampaknya Emily ni suka makan lah cikgu. Okey, ya betul. Dan jawapan dia jawapan Emily lebih menghala ke arah situasi sebenar. Macam mana pandemik dengan endemik tu? Okey, bagus. Ada lagi? Ada siapa lagi nak jawab? Apa beza pandemik endemik? Tadi Sarah ada? Tak ada. Dah terus ada dah. Tiba-tiba tak ada. Okey, Jini sangat ceria hari ini. Okey, tak ada. Okey, baik. Beza pandemik dengan endemik. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Emily tadi menunjukkan suasana. Waktu pandemik mana boleh. Betul. Kita kat rumah je cikgu. Ya, pukul 8 pun paling akhir sekali beli makanan. Dan lepas tu pula endemik kita dah boleh bebas sekarang kan. Duduk kat kedai mamak pukul 1 paling akhir tutup. Okey, itu perbeza. Maknanya pandemik ialah situasi penyakit yang menular seluruh dunia, membahayakan kita dan memerlukan satu kawalan yang sangat penting supaya dapat turunkan balik kadar masalah dan cabaran daripada virus tersebut. Betul. Endemik satu keadaan kita boleh kawal virus tersebut dan tidak memberikan implikasi yang sangat besar atau kritikal atau perbezaan. Dan sekarang kita sudah sampai endemik cikgu. Ya, sebab tu hari ini saya dan Irfan tidak pakai pelitup muka. Kalau sebelum ni kita bersiaran memakai pelitup muka. Ya, betul. Ketika itu kita berada dalam keadaan pandemik, tapi sekarang ini kita beralih kepada fasa endemik, sebab itulah kita tidak memakai pelitup muka. Okey. Baiklah cikgu. Irfan ada satu soalan. Okey, baik. Tadi kita bercakap mengenai patuh kepada SOP dan sebagainya kan. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada undang-undang dan SOP yang patut kita patuh sebagai rakyat Malaysia. Tapi bagaimana pula penjagaan atau pengawalan SOP di peringkat sekolah cikgu? Okey, terima kasih. Di SOP peringkat sekolah memang kementerian dah sediakan. Okey. Maka kita akan ikut dokumen peraturan kan. Walaupun kita masih lagi boleh duduk tak adalah terlalu jauh sangat renggang, tapi masih ada penjarakan sebab kita masih lagi jaga murid-murid. Makan masih lagi kita beri
berikan kelonggaran dia pergi ke kantin, tetapi kena ikut pematuhannya jugalah. Tetap pakai pelitup muka dalam kelas, tetap basuh tangan macam biasa. Kerana pendidikan kesedaran tentang kesihatan itu paling penting untuk mengekang COVID-19. Maknanya cikgu, berdasarkan apa yang cakap tadi, perbezaan antara SOP pada ketika pandemik dan endemik tak ada jauh beza sangatlah. Ya, tak ada jauh beza sangat. Okey, disebabkan kita ingin mengekang penularan wabak COVID-19 ini dan juga ingin menjaga kesihatan anak murid kita yang ada di sekolah. Betul. Baik cikgu, terima kasih atas segala penjelasan untuk segmen kali ini, dan Abang Irfan ingin mengucapkan tahniah lagi sekali kepada semua yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan cemerlang sekali. Tapi sekarang ini kita ingin mengambil sedikit masa untuk berehat. Kita akan kembali selepas ini dalam Didik TV KPM untuk pelbagai lagi perkongsian selepas. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk slot tahap 2 Bahasa Melayu, dan kita sedang membincangkan mengenai topik kesihatan hari ini. Dan untuk segmen kali ini, dengar kata cikgu ingin beri satu projek kepada anak muridnya. Betul ke tidak cikgu? Memang betul. Memang betul. Okey, projek apa tu? Okey, apa projeknya? Mari kita tengok. Silakan. Okey, baik. Kepada murid-murid yang berada dengan cikgu pada hari ini, kita akan buat satu projek yang sangat menarik. Okey, sebelum tu, lihat poster yang telah ditunjukkan dekat sini. Panduan mengekang wabak COVID-19 di sekolah COVID-19. Ada 8. Lakukan saringan kesihatan di pintu masuk sekolah. Yang sampai sekarang masih lagi dibuat. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan dilihat sekolah pun di depan kelas dah ada sinki dah. Setiap kelas. Itu pun kita nak bagi ruang murid untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Dengan air saja, sabun kena ada. Betul. Okey, pematuhan penjarakan fizikal di bilik darjah, bilik mesyuarat, dewan makan asrama, pondok tempat menunggu bas dan sebagainya. Walaupun ada kelonggaran, kita jaga demi kesihatan kita. Yang keempat, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Sebab tu kena tutup pakai pelitup muka supaya tidak supaya cecair daripada mulut kita tidak kena pada orang lain. Takut risau-risau ada virus COVID-19. Seterusnya, tiada aktiviti yang melibatkan perhimpunan sebelum ini, dan sekarang sudah ada kelonggaran. Sudah ada kelonggaran. Tetapi tetap kena jaga kesihatan, keselamatan dan juga peraturan. Yang seterusnya, lakukan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Sebab tu murid di dalam kelas, kita didik murid bila sentuh dekat meja tu, kita minta mereka gelap balik kan, atau pakai kertas tisu sanitasi tangan tu kan. Okey, yang ketujuh, buka tingkap dan pintu bilik darjah bagi pengeluaran udara ataupun pengudaraan yang baik. Kita bagi ruang. Dan yang terakhir, tandas sekolah sentiasa bersih, sabun dan cecair pencuci tangan disediakan. Ini tempat yang sangat penting. Murid pergi tandas, cecair semua keluar, kotoran keluar, maka kena basuh tempat. Basuh tangan betul-betul. Tempat paling penting sekali. Okey, baik. Yang dilihat oleh murid-murid sekarang ini ialah merupakan poster panduan mengekang wabak COVID-19 di sekolah. Baik. Rumuskan bahan teks yang telah dibaca dengan menghasilkan sebuah poster. Berasaskan poster yang murid-murid lihat ada 8 kaedah. Cikgu nak awak buat sebuah poster atau lukis sebuah poster yang ada perkataan, gambar untuk rumuskan semua sekali. Okey? Bagaimanakah kita nak mengekang wabak COVID-19 daripada terus menular? Rumuskan dalam bentuk poster. Bagaimanakah kita nak mengekang wabak COVID-19 untuk terus menular? Okey. Jadinya cikgu beri masa lebih kurang berapa? Seminit, 2 minit kita nak bagi. Mungkin seminit 2 lah cikgu. Seminit 2 Okey, kita berikan masa pada Saif, Sahara,
Jingyi dan Emily lebih kurang dalam 1 ke 2 minit untuk siapkan poster dan lepas tu nanti kita minta mereka bentangkan hasil kreativiti mereka. Baik, jadi masa anda bermula sekarang cikgu. Ya, bermula sekarang. Terus lakukan poster dengan cemerlang sekali untuk mendapatkan orang kata apa hasil yang terbaik. Okey cikgu. Bagaimana situasi COVID sekarang ni kalau bagi pandangan Saya lah. Ya. Okey, bagi saya cikgu sekarang ini kita sudah beralih ke fasa endemik cikgu kan. Jadi kerisauan dan ketakutan rakyat itu sendiri dah makin berkurang berbanding dengan pada tahun yang sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021. Dan apabila kerajaan telah mengeluarkan mengisytiharkan negara kita telah beralih kepada fasa endemik ni, kita boleh lihat rakyat kita sendiri pun dah boleh beraya untuk tahun 2022. Betul tak cikgu? Ya, betul. Itu yang paling penting ialah dapat beraya. 2 tahun tak dapat 2 tahun beraya. tidak dapat beraya, tahun ini beraya dan ini menunjukkan bahawa walaupun kita tahu virus itu masih ada, tetapi disebabkan keadaan yang sekarang mengizinkan kita, jadi kita mendapat sedikit kelonggaran tetapi SOP tetap kena jaga. Ya, betul. Ifan, saya ada satu soalan. Soalan apa cikgu? Ifan pernah kena COVID tak? Cikgu, kenapa mengimbau sejarah hitam tu cikgu? Oh, dah ada sejarahnya? Saya dah ada sejarah cikgu. Saya pernah kena pada awal tahun 2022 cikgu. Oh, masih baru lagi. Bulan Masih apa? baru Januari, Februari? Januari. Oh. Dan ketika itu cikgu saya simptom pada awalnya saya batuk. Okey, batuk sehingga menyebabkan saya rasa sakit di bahagian tekak ni. Dan kedua saya mendapat simptom demam. Demam yang dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada cikgu. Oh ya, faham. Okey. Dan selepas itu saya biskut cismo je ada kejap tak ada. betul. Lepas tu? Dan selepas itu cikgu Irfan sendiri merasakan badan yang sangat-sangat lemah lah cikgu. Betul. Jadi lebih kurang 4 hari awal saya kena jangkitan COVID-19 tu memang saya terbaring di atas katil saya. Tidak mampu melakukan apa-apa aktiviti ketika itu. Jadi hari kelima tu Irfan dah okey balik. Alhamdulillah sihat. Hari ini wajah dah ceria dah ni. Baik, okey. Jadi bagaimana dengan murid cikgu yang sedang melakukan atau menyiapkan poster? Dah ada progres atau bagaimana? Dah siap ke? Sikit lagi kot mungkin ada. Dah siap dah. Oi, lajunya. Okey. Okey, Boleh. Saif. Saif memang pandai melukis di dalam kelas. Oh, ya ke? Sebab tu Saif dia boleh melukis dengan begitu pantas. Baik, kalau saya dah siap cikgu, apa kata kita lihat dulu poster yang disiapkan Okey, dipersilakan Saif. Poster ni jauhi COVID-19, sayangi hidup kita. Wow. Boleh terangkan sikit pasal tu poster lukisan tu. siap pedang tu. Siap ada pedang. Tu rasa macam bulat tu bumi rasanya. Okey, apa yang Saif ingin ceritakan kepada kita semua? Kita mestilah menjaga kebersihan kami dan jauhi COVID-19. Okey, kenapa ada pedang dekat situ Saif? Boleh tak cerita dekat Saif angkat balik poster. Melawan COVID-19. Melawan COVID-19. Saif angkat balik poster tadi. Nak tengok lagi sekali boleh? Angkat balik poster tadi, tak nampak. Okey. Okey Saif, tu dia. Oh yalah, ada betul perisai, ada pedang. Okey. Betul. Baik. Okey, cantik. Apa maksud dia menunjukkan bumi itu maksudnya seluruh satu dunia. Satu dunia masyarakat cuba mengatasi, menjauhi COVID-19. Betul? Bagaimanakah kita nak mengekang bersatu sama-sama satu dunia untuk mengekang. Bagus, idea yang menarik daripada Saif. Seterusnya. Jadi cikgu, sebelum tu berapa bintang untuk Saif? Oh, Saif saya bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Saif. Tahniah bakal ucapkan. Sebab posternya begitu simbolik dengan Betul. gambar-gambar tadi. Okey, yang seterusnya siapa ingin kongsikan poster anda? Okey, dah ada yang dah siap ke? Jingyi senyum-senyum tu dah siap ke tu? Belum tu? Jingyi. Dah siap. Dah siap. Tak apa, sila. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Silakan Jingyi. Wah, cantik tu. Okey Jingyi, ceritakan sikit tentang COVID-19 tu. Ceritakan mengenai poster Jingyi. Poster saya tentang gejala-gejala COVID-19. Cantiknya. Okey. Apa yang ada dekat gambar rajah tu Jingyi? Poster tu. Demam, Okey. sesemah, batuk dan sesak nafas. Yang lelaki berdiri tu? Tu siapa? Dia ialah doktor. Doktor. Oh, doktor. Okey. Maka doktor tu sedang buat apa? Dia tengah bagi tahu kan apakah simptom-simptom. Betul tak? Ya. Cikgu, dalam masa 2 minit Jingyi boleh siapkan poster secantik ini cikgu?
Wah, hebatnya dia. Ini pakar yang boleh buat ni. Betul. Tapi tak apa, satu usaha yang baik dan Okey. disediakan poster itu. Dah bintang tu, Ya, bintang. Dan saya bagi pada Jinggi 5. 5 Sebab bintang juga. walaupun Jinggi menunjukkan kepada gejala-gejala, Okey. tetapi sebenarnya cara penjagaan dekat mana? Doktor. Doktor. Barisan hadapan. Ah. Nasihat yang diberikan tu, barisan hadapan. Itu yang sangat menarik. Baik, terima kasih pada Jinggi. Seterusnya, ada 2 lagi. Emily ke Sahara? Okey, Sahara tu. Dah lambai dah tu. Ni dia Senyum-senyum dah Sahara nak angkat gambar. Tu dia. Wow. Okey. Wow. Ceritakan Zahara. Ah. Apa yang Indi ceritakan? Ada orang lidi lagi. Kita sentiasa mematuhi peraturan SOP. Elakkan tempat yang sesak, basuh tangan dengan kerap sebagai kebersihan yang baik. Last, jaga kebersihan dan buang fikiran negatif. Oh, bagus. Buang fikiran negatif. Okey. Baik, terima kasih pada Sahara. Ada 4 langkah yang dikemukakan sekali dan paling menarik, buang fikiran negatif. Ya. Sahara ni dari tadi cikgu dia menekankan aspek kesihatan mental cikgu. Ya, betul. Dan jarang kita ketengahkan isu ini dan bagi Ya, saya betul. itu merupakan satu jawapan yang sangat-sangat menarik. Ya, betul. Sebab apa jua keadaan di dunia ni, situasi hidup kita berubah dengan mental kita. Kalau kita dapat mengubah dan menguatkan mental kita, kita dapat mengubah apa-apa. Betul. Persepsi tu yang penting. Ya, cikgu. betul. Baik, jadi berapa bintang untuk Sahara cikgu? Okey, 5 bintang untuk Sahara. Berikan tepukan. Ya, terima kasih Okey. pada Sahara. Dan akhir sekali, Emily mesti sudah lukis dengan cantik tadi. Tu dia. Tinggi sikit Emily, tak tinggi nampak sikit ni, Emily. Emily. Ah. Okey, siapa yang kat sebelah kanan tu? Silakan. Okey Emily, cuba baca sikit Emily. Maklumat yang Emily tulis pada poster tu. Ini ada peraturan SOP kita mesti Ikut. Okey, boleh ceritakan apa tu? Abang Irfan tak nampak lah. Cuba cerita Tak apa sikit. jelah. Cuba baca nombor 1, 2, 3 Cuba baca. tu. mestilah memakai pelitup muka Okey. dan menggunakan sanitasi tangan. Sanitasi tangan. Okey. Lagi? Kita mestilah ada menjarak 1 meter. Oh, menjaga jarak 1 meter. Jaga Okey. jarak 1 meter. Ada lagi tak? Ada lagi? Habis dah? Mesti mencuci tangan sentiasa. Okey, sentiasa mencuci tangan. Yang sebelah tu gambar seorang perempuan. Berkacamata? Adakah itu Emily sendiri? Bukan. Habis tu siapa tu? Itu kanak-kanak mesti memakai pelitup muka. Oh, pelitup muka. Pelitup muka. Kalau Okey. mata nanti tak nampak tak langgar. Okey. Pakai pelitup muka. Okey. Baik. Okey, Tania. Sebenarnya Emily berjaya menunjukkan antara bahan atau alat paling penting untuk Betul. jaga kesihatan pelitup muka. Dan kalau Cara kita lihat sini pencegahan. cikgu, Irfan ada satu plastik pelitup muka yang kita bawa untuk tunjukkan di studio. Ini mengimbau kembali kenangan kita pada awal tahun 2020 cikgu kan. betul. Kena ada sentiasa ni. Sekarang pun kena ada juga. Ya, betul. Okey, jadi cikgu berapa bintang untuk Emily? 5 bintang juga kita Baik. berikan. Berikan tepukan untuk Emily Ana terlebih kepada dahulu. Emily dan pada semua sekali. Baik, rasanya kita boleh buat rumusan. Okey, rumusan Semua betul. sekali ya. Silakan cikgu. Okey, jadinya pada murid-murid semua, cikgu nak tanya. Okey, Saif, apa yang awak belajar pada hari ini? Cikgu, hari ini saya belajar bagaimana membuat rumusan. Wah, betul. Bagaimana cara membuat rumusan, bagus. Bagaimana pula dengan Sahara? Hari ini saya belajar bagaimana buat rumusan ramalan. Oh, membuat rumusan dan ramalan. Okey, kedua-duanya sekali. Okey, macam mana ni? Emily pula bagaimana? Apa rumusan yang anda belajar pada hari ini? Silakan Emily. Kita hendaklah berwaspada dengan cabaran COVID-19. Okey, berwaspada. berwaspada. Betul, Okey. dengan cabaran COVID-19. Yang terakhir, Jinggi. Kita perlulah menjaga diri kita. Ya, perlulah menjaga diri kita daripada serangan
atau jangkitan COVID-19. 19. Okey, maknanya 2 orang pelajar tadi, Sahara dengan Saif telah merumuskan berkaitan tentang kemahiran bahasa, membuat ramalan dan juga membuat rumusan ramalan. Manakala Jinggi dan juga Emily pula membuat rumusan berdasarkan nilai. Nilai yang itu kita kena waspada diri kita, jaga diri kita daripada kekangan COVID-19. Walaupun kita dah bebas, belum tentu kita selamat sepenuhnya, tapi kita berusaha ke arah keselamatan itu. Betul, cikgu. Baik. Dan berdasarkan jawapan-jawapan yang bernas diberikan oleh anak murid cikgu hari ini, cikgu boleh ceritakan tak prestasi keseluruhan murid-murid cikgu? Okey, secara keseluruhannya murid-murid pada hari ini sangat aktif dan dapat memberikan pandangan yang baik, soalan pun yang mencabar dan juga kita lihat tadi bagaimana murid-murid mengeluarkan kreativiti dengan melukis poster. Ya, okay, pembelajaran secara melukis untuk mengeluarkan idea bersama kreativitinya. Yang paling penting sekali keempat-empat murid dapat menyatakan maklumat penting, membaca dengan betul, dengan dan juga dapat memahami, seterusnya membuat rumusan yang tepat dan membuat ramalan yang sangat sesuai dan logik. Baik. Jadi untuk itu Abang Irfan ingin mengucapkan tahniah lagi sekali. Berikan tepukan untuk semua. Okey, dan cikgu, mungkin murid-murid kita di luar sana ingin tahu bagaimana cara untuk mereka dapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, selanjutnya di mana? Di mana cikgu? Kada 5. Sumberku. Sumberku, ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Baik. Okey. Ya, saya. Okey. Okey, Irfan ada seorang Sumberku. Okey. Alright. Jadi Terkejut. Right, okey. Okey. Habis rap, borak-borak dengan cikgu. Okey. Okey. Sambung je. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Hafizi kerana bersama Irfan hari ini untuk menceritakan kepada kita cara untuk menjaga kesihatan dengan tema kita hari ini iaitu jaga keselamatan. Maafkan saya, kita berjaga, kita selamat. Baiklah, itu saja untuk hari ini dan kita akan kembali dengan episod seterusnya. Tetapi sedikit pesanan dari Irfan, jangan kita leka dan apa, teruskan penjagaan SOP untuk menjaga kesihatan diri dan juga orang sekeliling. Kalau ada, kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM